ayah saya mempunyai ataupun ayah saya bersama dengan kakak atau adik lah perempuan. Okey. Apabila bapa saya ada anak lah, anak saya dan adik-beradik. Jadi apabila bapa saya mati, harta dapat kepada makcik saya lah, iaitu adik ataupun kakak kepada ayah saya. Jadi adakah kami boleh menuntut harta tersebut? Kalau salah, minta tolong betulkan orang yang tanya soalan tu. Yang pertama sekali, kalau pemilikan harta, ya, orang yang memiliki harta boleh memberikan hartanya ketika hidup pada sesiapa pun. Dia boleh bagi kepada anak, pada kakak, pada cucu, pada saudara mara, bahkan orang yang tak berkenaan boleh diberi kepada masjid, wakaf dan sebagainya. Ketika hidup tak boleh buat apa-apa lah. Kalau ia melibatkan hartanah, pindah milik dilakukan ketika hidup, maka wassalam, tak boleh dah, tak dapat dah. Tapi jika sekiranya pindah milik tidak berlaku pada waktu hidup, pemberian juga dilaksanakan selepas mati, dengan kata lainnya wasiat, maka boleh dicabar. Kalau dia mewasiatkan keseluruhan hartanya, contohnya seperti adik perempuan atau kakak perempuan, sedangkan adik perempuan dan kakak perempuan tidak berada dalam senarai waris yang menerima harta jika sekiranya si mati meninggalkan anak-anak. Kalau adik-adik tak dapat, kalau ada anak menjadi dinding, ya, hijab kepada adik-beradik. Kalau anak tak ada, adik-beradik mungkin boleh dapat. Tapi kalau ada anak, lebih-lebih lagi anak itu anak lelaki, tak boleh kepada saudara perempuan, tak boleh. Bah saudara lelaki pun tak boleh, adik-beradik tak boleh. Jadi kaedah wasiat, la wasiyatan lil warith, tak boleh wasiat kepada waris. Okey. Maksud waris ialah orang yang menerima pusaka. Tapi orang yang tak terima pusaka, iaitu dihijab, boleh dapat wasiat, tetapi wasiat itu tidak boleh melebihi 1/3. Jadi si waris boleh mencabar 2/3 lagi yang dapat kepada adik-beradik kepada ayah dia tadi, kakak ataupun adik perempuan kepada ayah tadi, boleh dicabar bahagian 2/3. 1/3 itu sah kalau wasiat, 1/3 sah wasiat, tapi 2/3 lagi tidak sah. Wasiat tersebut boleh dicabar. Tapi kalau tak nak cabar, nak bagi rela, itu terpulang. Tapi soalan dia ialah boleh tak cabar? Boleh cabar. Kalau ia melibatkan tanah, selagi tak ada pindah milik, lebih-lebih lagi boleh dicabar. Dicabar di mahkamah. Yang pertama, perlukan pengesahan mahkamah syariah untuk menentukan bahawa wasiat tersebut sah ataupun tidak. Berapa bahagian wasiat yang sah dan berapa yang tidak sah. Kemudian dia mesti dibawa ke mahkamah tinggi kalau dalam kes pertikaian. Kalau tidak ada pertikaian, ya, boleh juga dibawa ke pusaka kecil, jabatan JKPTG, jabatan ketua pengarah tanah dan galian. Itu dalam kes macam itulah. Jadi maksudnya boleh dicabar dalam kes pemberian harta pusaka tak dapat kepada pemiliknya yang sepatutnya, waris. Tapi kalau buat masa hidup, wassalam, tak boleh dah. Tapi kalau dia execution, pembahagian, dibuat selepas mati, tak boleh. Tak boleh. Mesti ada peraturan dia. Dan peraturan selepas mati ialah faraid. Okey. Wallahu ta'ala alam. Itu
bagi soalan yang tanya itulah. Kalau memenuhi jawab tu je, alhamdulillah. Kalau tak, boleh tanya balik, sebab soalan tu sebenarnya tidak sangat orang kata clear 100%. Yang saya faham begitulah. Mungkin dia nak tanya lain, kena tanya balik lah. Okey. Atau ada soalan lain berkenaan dengan tadi sebelum saya mulakan perbincangan kitab? Tak ada okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dalam fiqh Islam yang diistilahkan oleh fuqaha, kanun atau syariat ialah perundangan Islam atau perundangan syarak yang termasuk di bawahnya. Salah satunya ialah undang-undang jenayah syar'iyah ataupun kanun jenayah syar'iyah. Kalau sebut syariat, dia luah, ya. Syariat itu berkaitan akidah, syariat juga. Berkaitan ibadah, syariat juga. Berkaitan akhlak, syariat juga, ya. Berkaitan muamalah, syariat juga. Berkaitan munakahat, syariat juga. Berkaitan al-buyu', jual beli, at-tijarah, itu syariat juga. Pendidikan, syariat. Perang, syariat. Pekerjaan, bekerja, mencari saraan, syariat. Sebab apa? Syariat Islam itu adalah menyentuh seluruh kehidupan, semua. Makan, minum, masuk tandas, keluar tandas, nak buat tandas pun ada syariat, nak buat masjid pun ada syariat dia, ya? Contoh dia, pada zaman Saidina Umar Al-Khattab, Saidina Umar melaksanakan satu yang hari ini disebut sebagai land acquisition, pengambilan tanah. Bunyi lembut dia pengambilan tanah, bunyi kasar dia ialah rampasan tanah. Land acquisition maknanya kerajaan apabila diisytiharkan kawasan itu strategik untuk ekonomi orang ramai ataupun pengguna orang ramai, dia boleh ambil. Nampak? Tapi dengan bayaran pampasan, ada pampasan. Tapi kalau orang tak nak bagi, dia boleh ambil juga dengan undang-undang. Sebab tu dia ada Land Acquisition Act, Akta Pengambilan Tanah. Itu dalam negara kita. Zaman Saidina Umar tak ada lagi Land Acquisition Act. Tapi pengambilan di bawah, kita katakan pengambilan tanah itu nak dilakukan oleh Saidina Umar ke atas tanah seorang untuk melebarkan Masjidil Haram. Sebab orang Islam bertambah ramai, Masjidil Haram tak muat. Jadi apabila Saidina Umar nak ambil, tuan tanah tadi bawa kes ke mahkamah. Selepas dibawa ke mahkamah, Saidina Umar beritahu lah, pengambilan tu adalah untuk kegunaan orang ramai, awak. Maknanya keutamaan untuk orang ramai berbanding orang persendirian. Dia milik, tapi ni nak guna untuk orang ramai. Islam mengiktiraf pemilikan individu. Islam mengiktiraf. Dalam masa yang sama, Islam juga mengiktiraf kepentingan orang ramai. Tetapi kepentingan orang ramai tidak boleh diasaskan di atas penindasan ke atas individu. Akhirnya diputuskan oleh hakim bahawa Saidina Umar salah. Amirul Mukminin tak betul ambil tanah orang yang mana Islam iktiraf di atas tanah orang tu. Pemilikan, ya. Hari ini individual title, pemilikan individu, itu adalah hak dia lah. Okay, tapi adalah dia punya undang-undang peraturan yang berkaitan, ya. Jadi orang yang dapat tanah dia tu kata, dia menang, dia kata sesungguhnya aku membawa kes ini nak beritahu kepada orang ramai bahawa Islam itu adil. Islam memberi hak kepada yang berhak.
Tetapi hari ini aku beri tanah ni untuk buat masjid. Aku lawan bukan kerana aku nak tanah ni tak nak bagi buat masjid. Aku lawan supaya orang semua tahu, semua manusia tahu bahawa Islam itu adil. Itu je benarnya. Jadi nak buat masjid pun ada undang-undang, ada peraturan, ada hukum dia juga. Bukan boleh buat masjid, kata nak buat masjid nak tempat sembahyang boleh. Kalau masjid macam tu, jalan apa semua pun sama sebenarnya. Tapi bukanlah kita kata tak ada pengecualian. Dalam undang-undang ni dia ada golden rule. Dia ada undang-undang, kalau dalam Islam disebut sebagai azimah dan rukhsah. Azimah adalah undang-undang asas normal, dalam keadaan normal circumstances, ini undang-undang dia. Tapi apabila berlaku sesuatu, dia jadi exceptional, ada pengecualian, exception, ada pengecualian dia. Maka ada pengecualian tertentu. Macam tak boleh minum arak, tapi dalam keadaan tidak ada air, boleh mati tak minum. Pada ketika itu minum arak itu dibenarkan. Tak ada makanan, babi haram, tapi tak ada pilihan, tak makan mati, maka boleh makan. Tapi hukum itu ada kadar-kadar, ada peraturannya, ya. Ad-daruratu biqadariha. Darurat itu ada kadarnya. Bukan makan sampai sendawa, makan babi sampai sendawa tak boleh. Habis makan macam mana? Makan sehingga keluar daripada mati. Mungkin besar duit shilling makan tu, boleh dah, okey. Minum tadi arak pun bukan sampai habis tu botol. Minum untuk menghilangkan sebab boleh membawa kematian. Ada peraturan. Jadi banyak kalau nak sebut undang-undang Islam, undang-undang Islam ataupun syarak, banyaklah, semua kaitan. Pendidikan anak-anak, pendidikan isteri, iaitu yang berkaitan dengan perkahwinan, tanggungjawab, hak, ya, semua ada. Okay. Pentadbiran negara, good governance, ada. Pentadbiran yang telus, ada dalam Islam, bukan tak ada. Tapi dah tajuk kita ialah Kanun Jenayah Syariah. Jangan dengan itu kita kata asyik bincang pasal jenayah macam tak ada hukum lain. Ada, kalau nak lain kali pula. Hari ni kita bincang pasal Kanun Jenayah Syariah. Kitab dia ialah Kanun Jenayah Syariah, ya, iaitu undang-undang syarak yang bersabit dengan kesalahan-kesalahan yang dilakukan di bawah kategori jenayah. Kategori jenayah. Dan jenayah itu menurut para fuqaha ialah perlakuan jahat yang dilakukan oleh seseorang yang mencerobohi ataupun mencabuli hak orang lain, sama ada nyawa, tubuh badan ataupun barangan orang lain, hak orang lain. Jadi ini dikatakan sebagai jenayah, ya? Jadi jenayah yang kita sebutkan tadi khusus kepada kesalahan yang bersabit dengan satu jenis kesalahan yang dipanggil sebagai qisas dan diyat, yang berkaitan dengan nyawa, tubuh badan, nyawa dan tubuh badan, yang kita sebut tadi, nyawa dan tubuh badan, ataupun ialah itulah, ya, yang dipanggil sebagai qisas. Kalau bunuh, balas bunuh. Kalau potong tangan, balas potong tangan. Congkir mata, balas congkir mata. Kerak telinga, balas kerak telinga. Tapi boleh juga dibalas dengan diat. Diat dalam perkara membunuh. Ada yang membunuh boleh dibunuh, tapi ada juga bunuh tidak boleh dibalas dengan bunuh, tetapi dibalas dengan diat. Pembahagian bunuh itu secara ringkasnya, secara jumhurnya terbahagi pada 3. Bunuh sengaja, bunuh serupa sengaja, bunuh tersalah. Qatlul amd, qatlu shibhul amd, qatlul khata'. Qatlul khata' ni accident. Accidentally kill someone. The act of killing by accident, ya, dipanggil sebagai qatlul khata', pembunuhan tak sengaja.
langgar berit kereta, dah langgar orang. Tahan burung kat kampung, kat sini tak ada kot. Kat kampung burung ruak-ruak lepas pada musim potong padi, burung ruak-ruak banyak. Jadi dia tahan pukat, angkat tiang, tahan pukat, lepas tu pergi buat bising, zoom, burung terbang, burung lekat. Angkat, ambil burung, tinggal kat situ. Esok pula tak nak pasang balik, esok pula. Mari-mari esok tengok orang bergumpal kat dalam tu mati. Macam mana tu? Qatlul khata'. Boleh tak orang yang pasang tu dihukum bunuh? Tak boleh. Habis macam mana hukumannya? Diat. Diatnya ialah 100 ekor unta. Diat 100 ekor unta ni ada dua jenis. Dipanggil diat mughallazah dan diat mukhaffafah. Diat mughallazah adalah diat yang berat. Harga dia berdasarkan unta, ada spek dia. Ada unta yang umur 5 tahun, ada unta betina yang sudah bunting. Mungkin pada kiraan hari ini melebihi 1 juta ringgit. Adapun diat mukhaffafah, setelah saya membuat sedikit kajian lah, cek negara-negara luar, negara Arab lah terutamanya yang buat. Negara Arab dia, negara-negara Arab banyak melaksanakan diat ni. Jadi 100 ekor unta mukhaffafah lingkungan 600,000. Jadi kalau tadi tu mati atas pukak orang tu, kena bayar dia dengan nilaian unta. Unta boleh jadi naik turun, ya, dia bukan tetap. Ketika zaman Nabi SAW pernah mencecah 8,000 dinar, atau antara 4,000 atau 8,000 dinar. Pada zaman Saidina Umar, dia naik kepada 18,000 dinar, 16,000 dinar lebih. Maka harga dia berubah-ubah. Maknanya terapung lah, fluctuate, ya, macam orang saham kan, saham naik turun. Macam tu dia ada naik, ketika naik lah. Jadi kalau hari ni boleh kata 600,000, mungkin 2 tahun setahun akan datang mungkin jadi 1 juta. Tapi boleh jadi satu ketika dia jadi murah. Ketika unta banyak, murah. Ketika unta sikit, mahal. Musim perang, minyak mahal, unta pun mungkin mahal. Perang Ukraine Rusia, ya, boleh jadi. Itu yang boleh menyebabkan perubahan harga. Okey, secara ringkas je lah, tak detail dulu sebab ini pengenalan, ya. Jadi diat ini juga untuk luka pun ada diat. Wal juruha qisas. Untuk luka-luka ada qisas. Tapi bukan semua luka dikisaskan. Sebab luka ni banyak je ni. Luka sampai patah tulang, luka sampai terbelah bahagian rongga, luka yang kena sampai tempurung kepala. Itu berlainan diat dia. Okay? Deamputation, pemotongan, pemenggalan, tangan penggal, lengan penggal, kaki penggal, telinga penggal, putus. Dia ada diat dia sendiri. 1 jari 10 ekor unta. 1 jari 10 ekor unta. 5 jari 50, 10 jari 100 ekor unta. Contoh diat. Adapun kesalahan, itu kesalahan nyawa dan badan yang melibatkan pencerobohan ke atas nyawa dan badan. Kesalahan yang melibatkan harta benda, akal fikiran dan sebahagiannya adalah termasuk dalam jenayah umum di bawah kesalahan hudud, ya, ataupun kadang-kadang ada di bawah qisas juga, ya, ada juga di bawah diat atau ta'zir. Okey. Jadi contoh harta benda, kalau bawah daripada nilaian, maka dia kena ta'zir.
Tapi kalau lebih nilai dia kena hudud. Tapi kalau nilai lebih simpan merata, tak kena hudud juga. Handphone sekarang handphone mahal kan. Handphone boleh jadi 10 lebih dari 10,000. Betul tak? Kan? Samsung Flip ke apa? Full apa tak tahu lah. Kita pakai phone lama je dah dekat 8 tahun dah phone satu dah berapa tahun tak tukar-tukar. Tapi sekarang harga sampai 12,000 phone. Kalau curi phone 12,000 potong tangan. Tapi masalahnya dia letak tempat atas ambil wuduk, dia ambil wuduk dia tinggal. Mari-mari tengok tak ada. Tengok orang tangkap orang tu. Report polis ada orang tu, orang ambil tu. Betul tangkap, betul phone dia, cek betul phone dia. Boleh potong tangan? Tak boleh. Sebab syarat dia mesti dalam simpanan. Tu bukan simpan, tak mengata. Sama jugalah jam tangan mahal Omega ke 30,000 Omega. Letak atas bonet kereta. Tadi buka bonet ingat nak ambil apa, buka pejam letak atas tutup, tinggal baru masuk sembahyang. Orang ambil, report polis, boleh tangkap orang ni. Tak boleh juga potong tangan. Sebab tidak disimpan di tempat simpanan sepatutnya, ataupun tak berada di tangan. Tapi ada tangan nak curi payah pula. Simpan di tempat yang simpanan. Okey. Jadi apa hukumannya? Lepas ke? Tak lepas. Takzir. Takzir. Okey. Tapi kalau mengompok dia kalau dalam dipanggil hirabah. Tapi sebenarnya tak berapa tepatlah kalau hirabah itu ditafsirkan sebagai mengompok. Sebab kalau kita baca ayat hirabah, ya, innama jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasada. Yang dikatakan hirabah itu ialah memerangi Allah, Rasul, dan melakukan kerosakan di atas muka bumi, ya. Jadi hukuman dia pelbagai mengikut kategori, ya. Itu kita akan bincang pada masa kita nantilah bincang hukum. Tapi secara ringkasnya ada hirabah yang dikaitkan dengan rompakan, walaupun hirabah lebih luas daripada rompakan. Okey. Mengikut peruntukan hukum syarak yang ada dalam Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut undang-undang kanun jenayah syariah tadi, dia ada hukuman yang Quran dah prescribe, dah sebut terang-terang. Hadis prescribe, sebut terang-terang kesalahan, hukuman, bahkan pembuktian dia pun disebut. Ya, maka kesalahan ini tetap seperti hudud. Hudud adalah kesalahan yang ada dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi yang disebut hukumannya. Berapa banyak nak ukur tu ada sebut, dan penyaksian ni juga disebut dalam Al-Quran atau hadis. Maka inilah dipanggil hudud. Kalau tak ada lah hadis, ada Quran, ulama nak ijtihad, so, itu bukan hudud. Jadi kalau orang kata ini hudud kumpulan A, hudud kumpulan B, tak betul. Kalau orang kata hudud, okey, mana dalil? Dalil hukum dia, dalil kesalahan, dalil hukum, dalil pembuktian. Kalau ada daripada Quran dan hadis, maka Quran dan hadis. Apabila orang itu melakukan kesalahan tersebut, dia tidak ada, hakim tidak ada pilihan untuk menjatuhkan hukuman, kena hukuman tersebut. Contohnya, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah. Dan bagi pencuri lelaki dan pencuri perempuan, apabila melakukan kesalahan mencuri, potong tangan kedua-duanya, lelaki potong tangan, perempuan potong tangan, sebagai suatu hukuman daripada Allah dan sebagai suatu pencegahan daripada Allah. Kalau betul curi cukup syarat-syarat dia, memang tak boleh ukur hukuman lain. Kalau tak cukup syarat, ta'zir. Kalau cukup syarat, hudud, tak boleh pindah. Walaupun ada setengah orang memberikan tafsiran yang berbeza kepada
wasariq wasariqatu faqata'u aydiyahuma. Faqata'u, qata'a. Kalau kita buka kamus Arab, qata'a maknanya potong. Kalau orang Arab budak-budak kecil pun tahu qata'a maknanya potong. Maka para ulama semua pun ijma' itu maknanya potong. Tapi ada orang pandai pada ulama lagi, dia kata bukan potong tangan. Faqta'u aydiyahuma, bukan potong tangan. Dia kata to cut the source of income. Potong hasil pendapatan. Jadi kalau dia tangkap, kita tangkap dia, kita penjara, lalu dia tak boleh kerja. Itulah maknanya potong. Meleset jauh daripada makna literal dan makna yang dipersetujui oleh ulama secara ijma'. Bukan ulama ahli sunnah saja, ulama Syiah pun kata potong tangan. Bukan ulama ahli sunnah saja, ulama Syiah pun kata potong. Tiba-tiba ada orang mari kata bukan potong tangan, potong tangan ni very cruel, zalim sangat. Jadi tafsiran dia to cut the source of income. Orang Jawa kata what a bullshit. Apa mengarut betul, tafsiran jauh. Ini bentuk tafsiran yang tidak benar, tidak pernah dikeluarkan oleh para ulama. Tak maaflah sebut tu macam bunyi kasar sikit tak maaf. Tapi itulah hakikatnya, tak boleh pindah hukuman lain. Itu namanya hudud. Okey. Yang kedua, qisas dan diat juga berdasarkan kepada dalil Al-Quran ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kesalahannya, hukumannya dan juga pembuktiannya berdasarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Ada satu kesalahan ni, satu jenis kesalahan ni mungkin disebut dalam Al-Quran ataupun hadis kesalahannya, tetapi hukuman tidak ditentukan. Tak ada. Walaupun kesalahan ini besar, mungkin lebih besar daripada curi, tapi hanya kesalahan itu disebut dalam Al-Quran ataupun hadis, tapi tidak disebut hukumannya. Hukuman dunia tak ada sebut, melainkan hukuman akhirat aja sebut. Hukuman dunia tak sebut. Apatah lagi penyaksian, dah hukuman ada, penyaksian pun tak ada, pembuktian pun tak ada. Contoh dia, ya, ar-rashi wal murtashi finnar, pemberi suap dan penerima suap, perasuah dan penerima rasuah, kedua-duanya dalam neraka. Kadang-kadang undang-undang duk kejar orang hak terima rasuah, orang hak beri rasuah, macam mana? Islam kata pemberi dan penerima dalam neraka. Tapi cuba tengok ada tak Nabi hukum dengan apa, ataupun ada ayat Quran sebut apa prescribe apa tu yang telah disebut dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW? Tak ada. Jadi macam mana hukum? Ia berdasarkan kepada pandangan ulama, pandangan bukan ulama, hakim. Sebab dia jatuh kategori takzir. Jadi rasuah duduk di bawah takzir. Tapi curi RM1,000 je kena potong tangan. Ni rasuah sampai bilion ni, macam mana ni? Tetap dia duduk di bawah takzir, sebab dia tak memenuhi syarat-syarat hudud. Dah ingatlah, tidak bermakna takzir ringan. Tidak bermakna takzir ringan. Takzir boleh jadi ringan, sebab paling ringan takzir ialah amaran. Kalau tangkap sekali lagi buat, saya penjarakan. Hari ini dibebaskan dengan amaran. Boleh jadi itu takzir, boleh. Dan seberat-beratnya boleh dijatuhkan hukuman bunuh. Jangan sebab kata takzir dia ringan, tak, takzir boleh juga dihukum bunuh apabila ia menyebabkan kesan yang besar, parah. Boleh. Boleh dihukum bunuh. Berat daripada potong tangan lagi lah maksudnya. Okey.
banyaklah contoh lain takzir ni, tapi ia di atas kepandaian hakim. Diberikan ruang kepada hakim untuk ijtihad berdasarkan kearifan dia untuk menjatuhkan hukuman di atas kaedah takzir. Okey. Ada isu yang agak kontroversi. Orang fitnah undang-undang Islam tak adil kepada mangsa rogol. Dalam Islam, ulama berbeza pandangan. Rogol ni kategori apa? Sebab dia ada dalam Islam zina. Rogol ni macam mana? Ulama kata satu dia panggil zina bil ikrah. Zina paksa. Okey. Jadi yang kata zina suka sama suka. Zina bil ikrah paksa, rogol lah maknanya. Okey. Jadi rogol ni ulama Syafi'i, jumhur ulama Syafi'i kata rogol adalah termasuk zina. Zina bil ikrah ini adalah zina, cuma dia ada ekstra hukuman. Kalau dia belum kahwin, dia rogol orang, dia dihukum sebat. Dia az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Penzina perempuan, penzina lelaki, sebat mereka 100 sebatan. Dan dibuang negeri selama setahun ataupun penjara. Itu berdasarkan hadis Nabi. Buang negeri itu dalam Quran sebut sebat 100 sebat, iaitu penzina yang disebut ghairu muhsan. Kita cerita kemudian lah yang tu, tapi nak sebutnya apabila zina 100 sebat, buang negeri setahun, itu zina yang belum kahwin lagi lah. Jadi dia rogol orang, itulah hukuman dia, ditambah dengan mas kahwin, dibayar kepada perempuan tadi. Dan mas kahwin itu mestilah mas kahwin mahar mithli. Kena baca umur kahak pula lah faham mithli tu apa. Okey, hari ni mahar mungkin orang kata 1,000, 2,000, ada 33,000. Oh mahalnya, dua anak ke apa. Kalau kita belajar fiqh munakahat, Nabi dia bagi mas kahwin untuk anak dia dan isteri dia sampaikan 400 dirham. Jumlah hari ini mencecah 30,000 ringgit ataupun lebih. Kena ikut lah, 1 dirham berapa. Jadi sebenarnya satu ketika ni pecah-pecah sikit, tak apalah sebab pengenalan baru kan. Saidina Umar apabila tengok orang lelaki ramai tak kahwin sebab mahar-mahal, dia pun menetapkan, dia keluarkan dikri perempuan tak boleh lebih daripada 4 gantan kurma. Mas kahwin dia tak boleh lebih 4 gantan kurma. Mari seorang perempuan pasal Saidina Umar bacakan ayat Quran padanya. Ya. Jadi Umar pun kata, oh betul lah perempuan ini benar, Umar mahal, Umar salah. Jadi ditarik balik dikri tadi, undang-undang tadi ditarik balik, iaitu ikut suka perempuan. Ikut suka perempuan nak tak berapa. Jadi dia, selain daripada hukuman sebat 100 sebat, buang negeri atau penjara setahun, kena bayar mahar mithli. Mungkin 30,000, 40,000 bayar kalau rogol. Itu di sisi jumhur Syafi'i. Tapi ada ulama, antaranya ulama Hanafi, dia mengatakan bahawa zina bil ikrah bukanlah zina. Bukan zina. Sebab dia sebenarnya banyak dia punya kesan dia. Kalau beza antara zina dengan zina bil ikrah yang dianggap sebagai bukan zina. Zina adalah hudud. Tapi kalau zina bil ikrah menurut pandangan Hanafi, dia adalah takzir. Jadi isu dia kalau kata zina ni rogol adalah zina, nak cari 4 orang saksi memang payahlah. Rogol dengan 4 orang saksi ni, melainkan among accomplices. Hok sama-sama jahat tu buat, mungkin 10 orang ke 5 orang ke memanglah, tapi mana boleh jadi saksi sama-sama jahat. Kalau jadi saksi pun tak boleh pakai. Jadi sampai bila tak boleh jadi zalim undang-undang Islam? Sebab benarnya tak belajar habis, tak dengar habis.
Kalau hukuman zina ni diletakkan di bawah hudud begitu, tapi pendakwa boleh dakwa dia di bawah ta'zir. Masuk waktu kan? Kita sambung lepas azan insya-Allah. Jadi tadi kita sebut tentang antara zina dengan zina bil ikrah. Zina suka sama suka ataupun rogol. Jadi rogol tadi kalau berdasarkan Imam Syafi'i, hukuman adalah hukuman hudud ditambah dengan pembayaran mahar kerana telah menggunakan faras orang tu. Sedangkan faras ini dihalalkan dengan mas kahwin. Walaupun tak kahwin, awak kena bayar sebab awak dah guna dia punya tu, kena bayar mas kahwin dia. Begitulah ibaratnya. Itu pandangan jumhur Syafi'i. Tapi Hanafi kata tak. Beza sangat antara zina dengan zina bil ikrah. Jadi zina bil ikrah diletakkan di bawah kategori ta'zir. Hukuman dia tadilah hakim boleh jatuhkan hukuman seringan-ringannya
Tapi dalam kes zina tak mungkin akan rogol tadi, tak mungkin akan beri amaran, tak mungkin. Tapi dia boleh sampai kepada hukuman bunuh. Okey. Tapi rogol tu dah jadi fenomena. Hakim kata kalau biar benda ni akan merebak, bunuh lah. Boleh bunuh perogol berdasarkan ijtihad hakim tu. Tapi yang menjadikan perbezaan di antara zina dengan rogol ni sebenarnya bukan itu satu part, tapi part yang paling penting sekali adalah to prove, nak bawa evidence. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. Al-Quran menetapkan dalam surah An-Nur ayat 2 bagi tuduhan ayat 2 ayat 4 ayat 4 boleh tengok Al-Quran, cek balik. Walladzina yarmunal muhsanat, orang yang membuat tuduhan ke atas orang suci dengan berzina, tuduhan zina itu kena dibuktikan 4 bi arba'ati syuhada, 4 orang saksi. Jadi kalau zina 4 orang saksi, mana boleh dapat saksi? Kalau ada DNA tak boleh pakai, gambar tak boleh pakai, video tak boleh pakai. 4 orang saksi. Kalau 3 orang saksi tak boleh pakai, tak boleh jatuh hukuman. Tapi kalau dikategorikan sebagai takzir, rogol tadi diletak di bawah takzir, DNA boleh pakai, video boleh pakai. Tapi dengan pemeriksaan, bukan pakai video, video semua boleh pakai, tak. Sebab jenis-jenis evidence tadi itu can be tempered. Boleh video, boleh umah, boleh panggil pakar, boleh. Jadi kena diperiksa. Tapi kalau terbukti benar berdasarkan video DNA tadi, DNA ni 1/10 billion yang tak betul. Maknanya 99.999 sampai mati tu habis lagi 9 tepat DNA. Tapi tak boleh untuk hukum zina, mesti 100% sebab tu 4 orang saksi. Tapi kalau bawa kepada takzir, boleh je pakai. Itu yang lebih penting. Jadi dalam kes zina, dia rogol payah nak hukum, maka tukar. Ini dah pakai mazhab lain. Sebab itu mahkamah syariah dia letak, dulu mahkamah syariah dia letak berdasarkan mazhab Syafi'i, sekarang dia letakkan berdasarkan mazhab Mu'tabar. Dan kita kena faham syariat ni kalau ia bersentuh dengan individu, kita boleh ikut suka orang nak ikut mazhab pandangan mana. Kalau individu, dia belajar ikut Hanafi, dia buat cara semayang dia cara Hanafi, wuduk cara Hanafi, cara Maliki, cara Hambali, tak ada masalah, ikut dia lah, ikut individu. Boleh kita paksa orang, dah dia belajar Hanafi. Orang Mama India banyak kan, banyak yang ikut Hanafi sebab dia mari daripada sana, dia belajar Hanafi kan, mari sini nak ubah syari. Mungkin ikut orang ramai dia ikut lah, tapi kalau rumah dia tak boleh nak kata apa. Dalam perkara ada banyak pendapat. Kalau ia berkaitan dengan orang ramai dan berkaitan dengan hukum, kerajaan boleh menetapkan mana satu yang nak diikut. Dan kerajaan itu sebenarnya umum. Kalau ikut kaedah dia ialah hakim itu boleh menetapkan yang mana yang dia nak pakai. Dan dalam nak menjatuhkan hukuman, kita kena faham syariat ni sangat bergaluh. Ya. Sebab dalam menjatuhkan hukuman hudud, idra'ul hudud bisyubhat. Hukuman hudud hendaklah idra'ul hudud, hendaklah hukuman hudud hendaklah digugurkan. Idra'u maknanya digugurkan. Hukuman hudud hendaklah digugurkan apabila wujudnya syubhat, iaitu keraguan. Jadi kalau kita pakai dalil ulama, pandangan-pandangan kita, ini kuat, ini lemah, untuk menghukum seseorang kena pakai dalil yang kuat. Tapi untuk membebaskan seseorang boleh menggunakan dalil yang lemah. Bahkan kalau ada hadis dhaif, bukan hadis maudhu', ada hadis dhaif
Yang boleh membebaskan seseorang daripada kesalahan, kena bebaskan dia. Kaedah membebaskan orang bersalah lebih utama daripada menghukum orang yang tidak bersalah, itu terpakai juga dalam syariat Islam. Maknanya nak jatuh hukuman Islam ni berhati sungguh lah, berhati-hati sungguh, sampai kamu boleh pakai hadis dhaif. Kena pakai, hakim kena pakai hadis dhaif. Hakim kena menerima hujah hadis dhaif untuk bebaskan. Dari nak membebas, maksudnya dalam Islam dia bukan nak menghukum, dia utamakan. Jadi itulah yang boleh kita bincang malam ni, insya-Allah, sebagai pengenalan, ya. Kita bincang sedikit perbezaan tadi untuk membuka minda kita, untuk kita minat sikitlah kalau nak belajar lepas ni. Selalunya belajar ni yang boring. Dan insya-Allah saya akan selipkan dalam pengajian kita kitab ni dengan undang-undang yang kita pakai pada hari ini, sama ada enactment jenayah syariah, dan saya juga akan rujuk kepada penal code, kanun keseksaan. Mana undang-undang yang terpakai dalam negara kita, dan kita akan bahaskan menurut apa yang Al-Quran, hadis, dan apa yang ada pada hari ini. Mudah-mudahan menjadi panduan dan iktibar kepada kita. Mudah-mudahan insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala belakanya, insya-Allah. Minta maaflah di atas segala kekurangan. Ada soalan? Mungkin tak minat nak tanya soalan, tak apa, boleh WhatsApp kepada AJK ke, AJK bagi kat saya. Sekali lagi saya datang, saya jawab dulu baru saya start mengajar. Macam tadi lah, mungkin dah nak semayang baru bagi tanya soalan. Patutnya azan tadi berhenti suruh bagi tanya soalan, tapi masalahnya tak habis lagi poin tadi. Jadi kita bagi dulu. Okay? Jadi insya-Allah kalau ada soalan boleh tanya, ataupun boleh WhatsApp kepada AJK. Nanti AJK hantar saya datang. Kalau saya boleh jawab, insya-Allah saya carilah jawapan kalau boleh. Kalau tak mampu, insya-Allah saya cakap tak mampulah, ya. Jadi minta maaf di atas segala kekurangan. Yang baik datang daripada Allah. Marilah sama-sama kita mohon ampun di atas kelemahan kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما. اللهم احسن عاقبتنا في الامور اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في فلسطين وفي غزه وفي سوريا وفي اليمن وفي الصين وفي الهند وفي كل مكان وكل زمان من مشارق الارض ومغاربها. اللهم انا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيل الأسقام وسوء القضاء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.